Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 2? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru bidang seni anda. Okey, video kali ini kita nak belajar apa? Kita nak belajar pada unit yang ke-7, burung kenek-kenek. Kita nak menghasilkan topeng serkup. Topeng ni ada macam-macam tau. Ada topeng mata, ada topeng muka. Okey. Bukan topeng yang kita pakai mask tu untuk elakkan COVID tu kan. Okey, kita nak buat topeng serkup. Okey, cara dia mudah saja. Contoh ada depan mata cikgu ni. Okey, anak-anak boleh tengoklah. Ini contoh yang dah siap Okey, cikgu harap anak-anak telah menonton video pada bahagian 1 nota dan penerangan. Jadi kena faham dulu apakah alatan, bahan, media, proses untuk menghasilkan topeng serkup. Dah bersedia? Jom kita berkarya. Yang pertama kita perlukan tentulah kad manila ataupun manila kad. Okey, kad manila ni ada dua warna, satu kuning, satu merah. Okey, kemudian kita ada kertas lukisan untuk kita buat template mata. Okey, jangka lukis ni untuk kita buat mata lah. Okey, kalau anak-anak tak ada jangka lukis, kita mungkin boleh gunakan penutup botol je. Okey, pensel untuk melakar, gam untuk menampal, gunting dan pisau ni untuk menebuk atau memotong kertas. Okey, pita pelekat, mana-mana pun boleh lah Kemudian kita ada bahan hiasan, ni berbola hiasan dan juga dawai hiasan. Okey, ini dawai hiasan. Kemudian kita kertas warna bersama kain felt. Ini kain felt. Okey, ada macam-macam warna lah. Dan seterusnya buku teks sebagai rujukan utama. Apa lagi? Jom kita berkarya. Okey, langkah pertama kita buat dulu template mata. Okey, kat sini cikgu minta tolong adik Anik Mikael ni. Cikgu ukur mata dia kita tanda sikit pada bahagian mata. Okey, hati-hati jangan sampai tercocok pastikan dia pejam mata. Okey, untuk langkah keselamatan. Dah tanda bahagian mata tu. Okey, kita buat bulatan. Okey, kat sini cikgu gunakan jangka lukis lah. Supaya lebih senang untuk cikgu melakar rupa bulat kan. Nak lagi senang kita boleh gunakan pembaris tau. Kita ukur dulu berapakah jarak mata kanan dengan mata kiri. Langkah kerja ni ada cikgu terangkan pada video bahagian 1 nota dan penerangan. Kita gunakan pembaris untuk mengukur mata kanan, mata kiri dan juga jarak mata dan bahu Dah dapat template mata, kita pergi pada kita punya kertas kad manila ni. Kita lipat dua. Kita nak gunakan separuhnya, tak gunakan semua. Sebab manila kad ni dia besar tau. Ada orang panggil manila kad, ada orang panggil kad manila. Sebenarnya sama je kita lebih senang gunakan kad manila. Okey, kita lipat dua. Kita nak ambil separuh je. Okey, andai kata masa kita ukur lilit kepala tu tak cukup, kita tambahlah bahagian tepi tu sedikit. Tapi kalau kata kepala kamu kecil, mungkin satu potongan kad manila tu dah cukup. Okey, kat sini cikgu ukur kepala adik Anik tadi tak cukup. Jadi cikgu tambah sedikit pada bahagian tepi tu Ukur lilit dia rupanya tak cukup kad manila tu. Jadi cikgu tambah sedikit kad manila. Lebih kurang dalam 10 cm macam tu. Okey, dah siap. Okey. Kita bentukkan sikit, kita tengok macam mana. Okey. Nanti kita tampal bahagian penyambung tu Kita nak cantum ni supaya dia jadi bentuk silinder. Mudah je. Okey, sekarang kita ambil template mata. Kita buat lakaran semula, lakaran sekali lagi untuk melukis bahagian mata tu. Okey, ambil pisau, kita tebuk. Satu ingatan daripada cikgu semasa nak menggunakan pisau ni, sila berhati-hati. Bukan tak boleh guna gunting, boleh guna gunting, tapi bila kita guna gunting tu dia agak leceh sikit lah. Okey, cikgu prefer kamu guna pisau. Langkah yang ketiga, kita nak buat paruh kita gunakan kad manila, warna lain pula. Cikgu ambil warna merah. Merah dengan kuning ni dia kontra tau. Kita potong kad manila ni rupa D huruf D tu, kemudian kita gulung lah. Jadikan dia bentuk kon. Okey, sedar tak sedar kita dah belajar unsur seni bentuk. Okey, ada bentuk spera, ada bentuk silinder, dan yang ni bentuk kon. Okey, anak-anak boleh nampak lah macam mana cara cikgu buat kon tu. Okey, daripada kertas bentuk D tu, rupa D, kita gulung sikit, dia jadi kon. Ni mudah je Gunakan pita pelekat dua muka ataupun double sided tape. Okey, dah dapat macam tu, nampak bentuk kon macam tu. Tu tak siap lagi. Kita gunting sikit bahagian tapak bawah tu untuk kita lekatkan kad manila warna merah ni dengan kad manila warna kuning di bawah tu.
Untuk menampal bahagian paruh dan muka burung kenek-kenek ni, kita gunakan gam kuat ataupun gam uhu. Kalau ada gam lain pun boleh, tak ada masalah. Nak gunakan double sided tape tu pun boleh, ikut kreativiti masing-masing. Okey, masa nak menggunakan objek tajam seperti gunting dan pisau, kena berhati-hati. Kalau tak mampu, okey, kamu boleh minta tolong daripada orang dewasa. Gam kuat ni sifatnya cepat mengeras jadi kamu kena cepat bila meletakkan gam tu, cepat-cepatlah tampal. Okey, nak tampal tu pastikan paruh ni berada di tengah-tengah antara kedua-dua mata kiri dan kanan tu. Okey, pastikan dia berada di tengah-tengah antara bahagian atas mata dan juga bahagian bawah. Okey, tengok cikgu buat macam mana. Mudah je kan. Okey, dah nampak tu, mata dah ada, paruh dah ada. Sekarang kita nak buat hiasan pada topeng serkup kita ni, supaya dia lebih cantik dan menarik. Okey, yang ni cikgu gunakan berbola hiasan. Kat mana nak dapat? Yang ni cikgu beli dekat kedai Mr. DIY. Okey, bukan nak promote Mr. DIY, tapi kat situ lah paling senang nak dapat bahan-bahan macam ni. Kedai alat tulis pun ada, tapi di situ yang paling mudah. Okey, langkah kerja ni kita gunakan gam kuat juga. Kita lekatkan satu persatu. Nak susun macam mana terpulang, ikut kreativiti kamu lah. Nak buat warna-warni ke, nak buat warna yang sama ke, ikutlah. Okey, kita bebas untuk menghasilkan karya seni ni. Kita bebas memilih apa sahaja bahan dan media yang kita perlukan. Alright. Siap bahagian paruh, kita pergi pada bahagian mata tu. Kat sini pun nak buat hiasan juga. Kali ni kita gunakan dawai hiasan. Dawai hiasan ni lembut je tau. Okey, kat sini kalau kita tengok dia ada jalinan. Okey, permukaannya tu dia berbulu-bulu sikit. Lembut saja dan mudah untuk kita bentukkan dawai ni. Kita nak buat macam mana, nak melengkar ke, nak buat dia beralun ke, nak buat dia bulat macam tu, tak kisah, mana-mana pun boleh. Okey, kita letak gam dulu. Kemudian kita tampal lah. Okey, yang ni pun tak kisah, nak pakai warna apa pun boleh. Pilihlah mana-mana warna yang kamu suka. Nak buat warna yang sama ataupun warna yang berlainan, ikutlah mana-mana. Okey, yang penting kita seronok menghasilkan karya seni. Ingat, kalau nak buat karya seni ni jangan risau, kita yang buat dia, bukan dia buat kita. Langkah seterusnya, kita nak buat hiasan pada bahagian atas topeng serkup kita. Kali ni kita gunakan kain felt. Okay, kain felt ni ada dua jenis, satu yang tebal, satu yang nipis. Kebetulan kat cikgu ni memang ada dua-dua, jadi cikgu pakai yang tebal ada, yang nipis pun ada. Okey, yang ni kita nak buat seperti daun. Kita potong rupa daun. Kemudian nampak cikgu buat sikit dia punya, orang kata macam efek sikit lah, konon-konon ni kan, macam daun tu potong pada bahagian tepi tu. Cikgu cuba tiru seperti mana yang dalam buku teks tu, supaya anak-anak senang faham. Okey, tapi yang dalam buku teks tu hanyalah cadangan. Kita boleh buat lebih kreatif lagi. Ikutlah kita punya minat dan cita rasa masing-masing lah. Okey, yang ada dalam buku teks ni kebiasaannya cadangan. Okey, untuk memudahkan kita faham. Kalau kata anak-anak ada idea lain selain daripada nak buat daun ni, kita boleh buat bunga, kita boleh buat rama-rama, kita boleh buat kumbang. Ikutlah mana-mana. Nak buat ranting kayu ke apa ke, semua boleh. Tampallah apa segala bahan hiasan pada topeng serkup tu. Okey, dah siap ni, cikgu susun. Boleh nampaklah beberapa warna cikgu gunakan, kita jadikan di daun. Kemudian kita tampal pada topeng serkup kita. Okey, masih gunakan gam yang sama. Okey, kalau anak-anak nak gunakan dawai pengokot pun boleh, tak ada masalah. Nanti masa kita nak cantumkan bahagian kiri dan kanan topeng serkup ni, kita boleh gunakan double sided tape, kita boleh gunakan gam, ataupun kita boleh gunakan pengokot ataupun stapler. Okey, yang ni cikgu susun. Susun ni pun sebenarnya tak ikut skema pun. Main letak-letak je. Okey, rasa-rasa macam sama tu. Okey lah, cikgu mulakan daripada tengah supaya senang kita nak imbangkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, satu lagi hiasan. Yang ni cikgu gunakan kertas warna. Okey, nak gunakan manila card pun boleh. Nak buat warna-warni pun boleh. Ikut kreativiti kamu lah. Okey, yang ada ni hanya cadangan sahaja. Okey, nak gulung kertas tu, cikgu gunakan pensel. Mudah je kan? Dah dapat rupa macam tu, apa nak buat? Tampal sahaja.
Okey, sedikit perkongsian daripada cikgu sedar tak sedar bila kita dah menghasilkan topeng serkup ni, kita dah menggunakan pelbagai unsur seni antaranya bentuk, jalinan, warna, garisan dan juga kita gunakan prinsip rekaan. Kat sini ada prinsip kepelbagaian, okey, ada prinsip kontra, ada prinsip harmoni pada warna dan imbangan. Kalau kita nak buat karya begini, kita perlukan imbangan supaya bahagian kiri dan kanan tu sama, terutama pada bahagian mata dan juga hiasan ni. Okey, kalau kita buat hiasan pelik-pelik kan nampak tak kena pula. Okey, yang ni kita nak cantumkan bahagian kiri dan kanan tu supaya topeng serkup kita ni dia menjadi bentuk silinder. Okey, cikgu gunakan double sided tape. Okey, kalau katalah double sided tape ni tak berapa kukuh, tak berapa melekat, kita gunakan gum ataupun kita gunakan dawai pengokot ataupun stapler. Okey, satu lagi cikgu nak kongsi kenapa kita belajar buat topeng serkup ni. Kenapa tajuknya burung kenek-kenek? Okey, tidak lain tidak bukan supaya kita sebagai manusia menghargai alam sekitar, menghargai alam semula jadi. Sayangi dan cintai haiwan yang ada di sekeliling kita. Okey. Selain daripada kita belajar tentang bagaimana membuat topeng, kita juga belajar mengenal haiwan. Okey anak-anak, cikgu harap kamu enjoy lah dengan cikgu punya video kali ni. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton video ni hingga habis daripada video pertama hingga ke video yang kedua ni. Kepada yang belum subscribe channel Cikgu Syuk ni, bolehlah subscribe sebagai tanda sokongan. Jangan lupa tekan loceng untuk dapatkan notifikasi terkini. Kalau kamu ada sebarang pertanyaan, boleh komen di ruangan komen. InsyaAllah nanti cikgu akan balas. Alhamdulillah, topeng serkup ni dah pun siap. Jadi cikgu nak minta tolong adik-adik tadi untuk dia pakaikan topeng serkup ni. Macam mana gaya dia? Mari kita tengok. Itu dia. Nampak bagaimana adik-adik memakai topeng serkup. Rupa burung kenek-kenek. Okey. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada video akan datang dengan projek terbaru daripada Cikgu Syukri. Bye bye. Assalamualaikum.